Huzaifah Channel. Huzaifah, sahabat kita Huzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas. Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Ahlan. Adakah bomoh dan dukun ni dia mengetahui hal-hal gaib pesakit yang dirawatnya melalui khorin pesakitnya, perantaranya dia kena khorin. Apakah perbezaan antara sihir dan ain dan bagaimana hendak mengubati ain dan sihir? Macam mana kita dan sihir dan ain ni sihir? Itu sana. Okey, itu saja soalannya. Okey. Jazakallah khair akhi Abu Huzaifah. Soalannya pertama tadi tentang qarin kan? Betul. Qarin ni adakah dukun ataupun pawang dan sebagainya berkomunikasi dengan qarin? Dia sebenarnya lah golongan dukun ataupun pawang ni mereka bela jin. Mereka ada jin peliharaan mereka. Dan apakah fungsi jin yang mereka pelihara itu ataupun yang mereka bela itu ialah untuk membantu mereka melaksanakan segala magic yang diorang buat. Antara magic yang diorang buat ialah dia tahu apa rahsia orang tu. Itu yang siapa tadi Abu Unas kot, dia cakap apa orang tu boleh tahu peribadi seseorang, dosa peribadi dia apa semua kan. Sebab jin yang mendampingi bomoh ataupun dukun tersebut berkomunikasi dengan jin qarin, pesakit ataupun orang lain tadi. Jadi maklumat ini yang disampaikan oleh qarin dia kepada jin belaan dukun tadi. Kemudian jin belaan dukun membisikkan, memberikan maklumat itu kepada dukun. So ini yang diterangkan oleh guru saya Dr. Bilal Phillips dalam buku dia berkenaan dengan The Fundamentals of Tauhid, tapi dalam bab pasal jin dia explain tentang Allahu a'lam. Yang kedua tentang ain dengan sihir. Apa beza dia? Okey, dari segi simptom, ain dengan sihir ni lebih kurang sama. Maksudnya kalau sihir, ada jenis sihir yang boleh mendatangkan penyakit kepada orang, tujuan dia untuk mendatangkan penyakit. Maka orang tersebut akan menghadapi ataupun mengidap penyakit yang misteri. So sama juga dengan ain. Ain boleh mengakibatkan orang tu jadi sakit. Sakit yang misteri. Apa maksud sakit misteri? Maksudnya penyakit yang doktor bingung. Doktor pun tak boleh nak sahkan dia sakit apa. Ataupun ada juga jenis sihir yang boleh menyebabkan orang tu jadi gila ataupun jadi down. Dia jadi macam apa? Low self-esteem. Saya pernah jumpa banyak kes-kes orang yang kena ain ini yang jadi low self-esteem. Dan ada juga orang yang kena sihir, dia pun jadi low self-esteem. Jadi dari segi simptom lebih kurang sama. Tapi apa beza antara dua ni? Okey, sihir ia dilakukan dengan sengaja. Dia dilakukan dengan sengaja. Maksudnya ada orang tertentu yang memang ada niat dia nak menyakiti, menyihir orang lain. Itu dia punya sifat sihir. Beza dengan ain ini pula, orang tu dia tak ada niat jahat. Dia tak ada niat jahat pun pada orang tu. Dia cuma mungkin dia memuji orang tersebut. Dia cuma mungkin dia kata, handsome lah kau. Wah, cantik lah awak ni. Dia puji. Dan disebabkan pujian itu tadi, menyebabkan ain kepada orang yang dipuji tersebut. Padahal niat dia baik. Dia niat baik. Dia tak ada niat jahat pun. Okay? Jadi itu beza antara sihir dengan ain. Dan sihir ini dilakukan oleh orang yang memang niat jahat. Dia memang jahat. Tukang sihir memang jahat. Sebab dia berdamping, berkawan dengan syaitan. Dia panggil, dia seru, dia ada ritual dia. So sihir ni dia ada ritual. Okey, dia akan bakar kemenyan, sembelih ayam, sembelih kambing untuk panggil jin yang dia nak panggil tu, dia nak seru tu. Tapi ain tak ada ritual. Ain dia berlaku macam tu sahaja melalui percakapan ataupun penglihatan manusia. Manakala dari segi rawatannya pula a bit different. Kalau sihir ni kita banyak gunakan ruqyah dan kita kena cari buhul ataupun punca sihir dan kita kena musnahkan punca sihir itu. Kalau tak jumpa puncanya ataupun buhulnya, maka cukup dengan ruqyah. Tapi ruqyah dia kena intensif. Orang yang kena sihir ni, ruqyah dia kena intensif setiap hari. Kalau ikut Syekh Wahid Al-Salam Bali, sebulan ke 2 bulan, dia kena baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Manakala ain pula, cukup dengan mandi. Siapa yang menyebabkan ain, kalau kita tahu siapa penyebabnya. Contohnya kita tahu, semalam si fulan ni yang puji anak saya. Tu yang anak saya sakit hari ni. So kita panggil si fulan tu, kita minta dia mandi. Dan bekas air mandian dia, kita jirus daripada kepala ke belakang sampai ke punggung mangsa ain.
dengan sekali jirusan. Nak explain ni panjang lah ceritanya kan, tapi lebih kurang secara ringkasnya begitulah. So ain ni ubatnya dengan mandi ataupun dengan wuduk. Bekas wuduk pun boleh. Kita suruh orang yang menyebabkan ain tu berwuduk dan bekas air wuduknya kita jirus kepada mangsa ain. So dia different dari segi rawatan. Allahu a'lam. Itu memang disebut dalam hadis untuk rawatan ain tadi tu. Baik, Ada orang ada kata satu macam lagi- pelik je Ustaz Abu, ya memang. Oh, Dia sebab kata tu saya pelik. sebut tu. Eh. Rawatan Ada ain ni tambahan memang ada soalan. dalam hadis jelas Cara yang Ustaz Abu Humaid sebut tadi tu macam tu lah disebut dalam hadis. Ramai kata pelik-pelik. Itu hadis sahih. Hadisun sahihun. Dia bukan pelik, dia memang Nabi yang ajar. Hadis benda tak sah solat. Hadis Nabi SAW bila Nabi sebut ada banyak lafaz, antaranya man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu satu lafaz. Satu lagi ialah barang siapa yang datang kepada bomoh ataupun dukun, man atakahinan atau arrafan, tidak diterima la tuqbal solatah ataupun la tuqbal solatuhu arba'ina yawman. Lebih kurang atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang maksudnya bila siapa yang datang pada kahin ataupun dukun ataupun tukang ramal dan maka tidak diterima la tuqbalu solatuh, tidak diterima solatnya selama 40 hari ataupun 40 malam. Jadi orang ulama menyimpulkan, membahaskan barang siapa yang datang pada kahin tapi dia tak benarkan, maksudnya dia tidak membenarkan apa yang disebutkan oleh dukun tersebut, maka solat dia tidak diterima 40 hari. Tetapi kalau orang tu datang pada dukun dan dia membenarkan, dia percaya apa yang dukun tu cakap, maka kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada ulama yang membahaskan, sebahagian ulama kata jatuh kafir lah, kafir terus, kena mengucap balik. Ada yang mengatakan kufur perbuatan, bukan kufur i'tiqadi. Allahu a'lam bishawab. Tapi saya cenderung kepada kufur secara i'tiqadi sebab dia dah percaya kepada apa yang bomoh tu cakap berbanding dengan apa yang Quran dan hadis Nabi SAW sebut. Allah a'lam.